perumpamaan mereka-mereka yang mendermakan, yang mensedekahkan harta benda mereka fi sabilillah, pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah ni manis tuan-tuan, sedekah ni manis. Manisnya ialah Allah Taala akan melipat gandakan pahala kepada mereka-mereka yang mendermakan sebahagian lebihan harta mereka pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala qaidil mujahidin wa imamal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah kita sama-sama manjatkan setinggi-tinggi tanda syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana masih lagi diberi peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini sama-sama kita dapat hadir dan berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita pada hari ini, hujung tahun 2022, mudah-mudahan kita sentiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usaha kita untuk sama-sama mempertingkatkan keimanan serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, pada malam ini saya nak ajak tuan-tuan untuk kita melihat di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-261, juzuk yang ketiga, muka surat 44, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim." Sadaqallahul azim. Ayat ini tuan-tuan, atas tajuk perbincangan kita pada malam ini, iaitu manisnya sedekah. Manisnya sedekah. Menerusi apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan masalul ladzina yunfiqun amwalahum, perumpamaan mereka-mereka yang mendermakan, yang mensedekahkan harta benda mereka fi sabilillah, pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah ni manis tuan-tuan, sedekah ni manis. Manisnya ialah Allah Taala akan melipat gandakan pahala kepada mereka-mereka yang mendermakan sebahagian lebihan harta mereka pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Pahitnya sedekah ini, dia akan mengeluarkan sejumlah wang kita dalam ketentuan ataupun dalam kehendak agama itu sendiri. Zahirnya nampak pahit, akan tetapi sebenarnya dia manis. Zahirnya nampak macam pahit sebab duit akan berkurangan. Manisnya ialah Allah Ta'ala akan gandakan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan perumpamaan mereka-mereka yang mendermakan, infak, yunfiquna infak, infak, sedekah. Yang dikatakan sedekah, infak ini tuan-tuan, iaitu ma yudfa'u minal mali li taqarrubi ila Allah Subhanahu wa taala ala tadullu ala sidqil imani mutasaddiq. Itu makna sedekah. Yang dikatakan sedekah ini ialah sesuatu yang dikeluarkan daripada harta, sesuatu yang dikeluarkan daripada harta kepada orang yang memerlukan, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita keluarkan sesuatu itu yang namanya derma, sedekah, infak, untuk nak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala
Tadullu ala sidqil iman, menunjukkan kepada kebenaran keimanan kita orang yang menderma ataupun bersedekah. Jadi ini menunjukkan kepada kita tentang kebenaran keimanan kita kepada agama kita Islam. Dengan kita menyumbangkan sebahagian harta benda kita pada jalan Allah Subhanahu wa taala, fi sabilillah, pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i tuan-tuan dalam kitab Al-Um, yang dikatakan fi sabilillah ini maknanya terlalu umum, dengan salah satu maknanya yang banyak. Dengan salah satu maknanya yang banyak. Apa saja yang dikatakan kebaikan, apa saja yang dikatakan kebajikan, dan ini bukan hanya tertentu kepada peperangan sahaja. Mendirikan masjid, mendirikan surau, madrasah, membangunkan madrasah, membangunkan agama dan sebagainya, penyebaran ilmu. Yang namanya mendirikan agama, menegakkan agama, itu semua dalam kategori fi sabilillah yang mudah kita nak faham dalam konteks kalimah fi sabilillah ini. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, kama tali habbatin ambatat sab'a sanabil. Ibarat menanam sebiji benih. Menanam sebiji benih. Daripada sebiji benih yang kita tanam itu tuan-tuan, dia akan menumbuhkan 7 cabang, sab'a sanabil, 7 cabang, 7 ranting, 7 untayan. Nak tanya tuan-tuan, adakah tuan-tuan pernah menanam jagung misalnya? Tuan-tuan tanam jagung, berapakah untayan yang keluar daripada jagung tu? Secara saintifik, kita melihat sendiri betapa kita tanam jagung ke, tanam padi ke, tanam gandum. Jagung lah kot dah, biasa kita tanam jagung lah. Agak-agak berapa untayan yang keluar bang? Agak-agak 3, 4. Lebih kurang begitu, 3 ataupun 4 untayan je. 3 ataupun 4 untayan saja yang akan keluar daripada satu benih yang kita tanam, dia akan keluar 4, lebih kurang begitu. Tapi di sini Allah Ta'ala sebut 7. Maknanya Allah Ta'ala akan menambah lebih daripada apa yang kita lihat sendiri. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, fi kulli sumbulatin, pada setiap untayan atau rantaian itu yang 7 tadi, mi'atu habbah, ada 100 biji. Allahu Akbar. Ada 100 biji. Tuan-tuan pernah makan jagung? Adakah tuan-tuan pernah mengira bertih yang ada pada jagung tadi? Saya kira tuan tak pernah kira, biasa orang beli makan. Jagung rebus ke, jagung bakar, letak pelantar, biasa. Yang saya tahu Ustaz makan. Betul, saya pun makan, tak pernah kira. Tapi kalau tuan-tuan kira, malam ni kalau tuan-tuan sempat pergi pasar malam ke apa, tuan-tuan kira tengok, rupanya tuan-tuan ada lebihan daripada apa yang disebut oleh Allah. Bukan 100, malah lebih banyak daripada itu. Dia punya barisan atas ke bawah pun dah 40 lebih lah tuan-tuan. 40 biji. 40 bertih tu. Dari atas ke bawah. Keliling jagung tu lebih kurang ada 10 bang. Lebih kurang ada. Maknanya kalau ada 10, satu barisan 40, maknanya 400. Yang ni Allah Ta'ala sebut setiap satu tu 100. Lalu kata Allah Ta'ala, yudha'ifu liman yasha', Allah Ta'ala bertambah daripada itu. Bang, yang ini pun dah banyak. Yang ni pun dah kira banyak, tanam satu dapat 700. Allah Ta'ala sebut yudha'ifu liman yasha', Allah Ta'ala bertambah lebih banyak daripada itu sebenarnya. Mana nak cari simpanan yang begini hebat, yang hanya ada ialah di akhirat kelak. Amanah saham akhirat. Amanah saham akhirat yang diberikan kepada kita ni tuan-tuan. Siapa saja di kalangan kita yang menyumbang sedikit harta benda kita pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Bayangkan, itu baru satu. Kalau tuan-tuan dan saya menyumbang lebih daripada itu, Allahu Akbar. Tak terkira nilaian banyaknya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tak kala Nabi SAW menganjurkan kepada sahabat agar memberikan ataupun menghulurkan derma mereka tak kala Rasulullah SAW
akan keluar dalam peperangan Tabuk. Saat ayat ini diturunkan. Daripada Madinah ke Tabuk ni tuan-tuan, Madinah ke Tabuk jarak dia lebih kurang 750 kilometer. Jauh. Sini Kelantan lebih kurang 400 kilometer. Maknanya sini ke Kelantan, Kelantan ke Subang. Lebih kurang 10 jam perjalanan. Dengan menggunakan kenderaan. Saat ayat ini diturun tuan-tuan, waktu itu di Madinah, bagaimana masyarakat pada ketika itu sedang menghadapi saat kesukaran. Dan ayat ini diturunkan juga pada bulan Rejab. Lalu kita berada bulan Rejab kan? Betul ke? Belum lagi. Jamadal Ula, Jamadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bulan Rejab ni tuan-tuan, dah mula panas. Betul Bulan Rejab ni dah mula kita terasa kepanasan dia. Bayangkan pada saat itu, umat Islam sedang menghadapi kesukaran. Bulan panas. Jarak dia jauh. Itulah tuan-tuan ketentuan. Ayat ini diturunkan. Saat umat Islam sedang menghadapi kesukaran panas dan sebagainya. Dalam Islam seperti mana yang kita maklum, apabila Nabi SAW menganjurkan derma untuk peperangan ini, para sahabat tidak menunggu masa, terus bagi. Ini hebatnya sahabat, turun ayat terus beramal. Itu kata Nabi SAW, ashabi kan nujum, kharun nasi qarni, sebaik-baik manusia zaman aku, kata Nabi. Memang tak tunggu tuan-tuan dalam pelaksanaan yang untuk menunaikan tanggungjawab ini, terus buat. Ayat ini dah diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada kita dah 1400 tahun, lama dah. Persoalannya bagaimanakah kita nak menghadam ayat ini dalam kehidupan kita. Bagaimana kita nak cuba melaksanakan ayat ini dalam kehidupan kita. Baik. Jadi tuan-tuan, para sahabat berlumba-lumba. Untuk menyumbang harta benda mereka pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita lihat bagaimana seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf di antara sahabat yang dijamin oleh Nabi SAW syurga. Waktu itu dia ada 8,000 dirham pada saat itu. Ayat ini diturunkan. Jadi 4,000 dirham diserahkan ataupun dititipkan kepada Nabi SAW pada perjuangan itu. Dan bakinya 4,000 lalu diberikan kepada keluarganya. Dititipkan kepada diri dan juga keluarga. 1 dirham tuan-tuan. Ini kalau kita nak melihat harga terkini dinar ni. Dirham ini tuan-tuan, lebih kurang 3 gram. 3 gram. Dirham ni duit perak. Berjumlah lebih kurang 20 riyal. Ini tarikh yang berakhir pada tahun 2021. Maksudnya 1 dirham bersamaan dengan 20 ringgit. Lebih kurang 3 gram duit perak. Dan pada saat itu kita melihat bagaimana para sahabat, sebahagian harta dia diberikan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan sebahagian lagi setengah diberikan dalam kehidupan keluarga. Dan kita melihat bagaimana bagaimana Sayyidina Osman bin Affan pada waktu itu dia telah memberikan 300 ekor unta berserta dengan bekalan sekali. 1 ekor unta lah ni berapa bang? Ada 9, ada 10. 9 hingga 10,000. Kalau nak nilai harga hari ni 300, cuba bayangkan. Allahu Akbar. Ada satu masjid di hadap Taling ni, namanya Masjid Unta. Disinonimkan dengan unta. Every year korban unta. Saya ingat tahun ni boleh kot. Masjid Al-Falah ini
korban dengan beberapa ekor unta. Try rasa bang, unta ni macam mana pula rasanya unta. Unta ni di antara binatang yang penyabar juga. Tu orang kata kalau kita banyak makan satu benda tu, dia akan memberi kesan pada tubuh badan, betul Betul ke tak betul? Betul. Kalau kita makan banyak unta, insya-Allah kita akan banyak memiliki sifat sabar. Banyak makan kambing, banyak memiliki sifat sabar. Dia akan memberi kesan sedikit sebanyak. Ini yang disebut oleh seorang muarikh dalam kitab Muqaddimah. Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun. Dia sedikit sebanyak akan memberi kesan. Kalau kita makan ayam, makan ikan, itulah cara sifat kita yang ada hari ini. Orang makan daging di negara-negara macam Arab tu kan, tengok orangnya kan, agak begitu kan, sesuai dengan tempat dia dan sebagainya. Baik. 300 ekor unta ni tuan-tuan serta bekalan dia. Nah, ini cara kita menderma. Kalau diberikan 300 ekor unta tanpa pelana dan bekalan, ini macam mana nak guna? Bagi unta, bagaimana pada ketika itu sahabat nak menggunakan kenderaan ini untuk pergi berperang? Disiapkan sekali full package. Adanya pelana, lalu mudahlah para sahabat untuk menggunakan yang namanya unta ini untuk pergi berperang. Sebab siap dengan package sekali. Dan dititipkan lagi tuan-tuan 1000 namanya dinar. 1000 dinar. Dinar ni wang emas. Wang emas. Berakhir tahun 2021, seperti mana yang sebut tadi, lebih kurang 4.5 gram kepingan emas itu lebih kurang RM1,200. Berakhir 2021 lah. Itu hebatnya dinar tuan-tuan dalam Islam. Mesin yang kita gunakan dulu sangat berharga lah ni. Tengok gitu aja mesin kat rumah. Macam kita tengok duit 1 sen dulu. Tak ada nilai. Dulu bernilai, lah ni tak bernilai. Wang emas ni dulu, kini, selama-lamanya sangat bernilai. Dan dia punya harga pun makin lama makin naik, betul Ini orang yang kaki simpan emas ke, orang yang ada emas simpanannya, begitulah. Dia melihat betapa duit emas ini dalam muamalah jual beli ini begitu menguntungkan. Lalu kita guna dolar. Kita guna dolar. Baik. Itu yang dilakukan oleh sahabat yang bernama Sayyidina Uthman bin Affan. Sahabat Sayyidina Uthman bin Affan ni seorang saudagar, seorang sahabat yang memiliki harta yang begitu banyak. Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar juga mengambil peluang mendermakan seluruh hartanya pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu itu. Nah, ini hebatnya iman Sayyidina Abu Bakar. Kata Nabi SAW, iman Sayyidina Abu Bakar ni kalau nak dibandingkan dengan iman hingga ke hari ini, iman manusia hingga ke hari ini memang tidak boleh di challenge, tak boleh ditandingi. Bayangkan pada saat itu seluruh hartanya diberikan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang kita maklum, Sayyidina Abu Bakar ini seorang peniaga. Hasil daripada keuntungan daripada saat itu diberikan ke seluruh pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dalam kitab fiqh tuan-tuan, seperti mana dalam kitab Mughni Al-Muhtaj karangan Khatib Syarbini, sebuah kitab yang sangat tersohor, diguna pakai dalam rujukan-rujukan ilmiah. Mughni Al-Muhtaj. Dalam kitab fiqh mengatakan tuan-tuan, sebaik-baik sedekah itu sunat diambil daripada lebihan keperluan kita. Maksudnya kalau gaji kita 5,000 contohnya, dah tolak duit rumah, dah tolak duit kereta, dah tolak duit basikal, dah tolak duit motor, dah simpan dalam tabung haji, dah simpan dalam bank Islam, dah simpan dalam bank muamalat, dah simpan dalam bank rakyat, simpan lagi Afin Bank, simpan lagi, simpan. Keperluan diri, apa lagi? Dah tolak semua, baki itulah yang disebut sebagai lebihan keperluan. Nak tanya tuan-tuan, ada lebih ke tak lebih? Tepuk dada tanya gajilah. Ada yang mungkin lebih, ada yang mungkin defisit. Defisit.
Mungkin ada yang lebih, mungkin ada yang dipesit. Jadi disebut di sini sebaik-baik ialah lebihan itu. Kita tak pakai duit itu. Duit yang tak pakai. Maka itulah yang disebut oleh Khatib Syaribini, lebihan daripada harta itu merupakan sebaik-baik sedekah. Dan dikira berdosa. Berdosa. Bila? Jika ia bersedekah dengan mengurangkan nafkah tanggungan dia. Katakan every month dia bagi isteri dia sebagai nafkah tanggungan tu sebanyak RM1000 misalnya. Dia tiap bulan bagi 1000 makan minum itu ini. Yang dikatakan berdosa ialah kita ambil daripada tanggungan itu. Katakan kita ambil, kita potong 100 sebulan, tinggalkan 900. Itu namanya berdosa. Sebab mengurangi keperluan keluarga. Isteri pun akan menyatakan mana cukup bang dah. 1000 ni pun dah ngam-ngam. Lah ni telur naik, ayam naik, itu naik, semua naik. You kurangkan lagi makanan, you kurangkan lagi keperluan RM100 untuk keperluan dapur ni. Jangan bang. Jangan diambil bagi tujuan baik, tapi cara tu tak betul. Jangan diambil. Sebut tadi derma ini hanya lebihan saja. Ini cantiknya Islam, dia tidak memaksa bang. Hanya lebihan seperti mana yang kita sebut tadi. Tadi kita sebut bagaimana sahabat dia menyumbang lebihan harta dia pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Nabi SAW, khairus sadaqah, sebaik-baik sedekah makana al-rahari ghani. Sebaik-baik sedekah juga ialah ketika kita ada duit. Bila kita ada duit? Saat kita dapat gaji. Dapat gaji ni bang, kedai di luar sana penuh. Ajak keluarga makan. Begitulah hidup saya pun macam itulah bang. Ujung bulan ajak family makan kat luar. Lebih sikit daripada biasa lah bang. Sikit makan kat rumah kadang-kadang jelak juga. Kadang-kadang makan kat rumah jelak. Ayam, ikan ayam daging jelak. Sekali-sekala makan kat luar. Beef steak ke barulah sedap selera. Chicken chop ke kan, barulah nampak memang kita ada lebihan duit untuk keluarga kita. Kebanyakan begitu. Kedai penuh cukup bulan. Bila lagi kita ada duit, waktu kita dapat bonus. Kerjaan negeri Selangor sebulan setengah. Sebulan. Nanti yang tengah bulan tu ni bulan 1 tersilap saya. Bang, dapat bonus bang. Walaupun sebulan, lebihan duit yang sedia ada. Saya ingat mereka-mereka yang kerja swasta ni mungkin jauh lebih besar daripada sebulan ini. Ada yang 4 bulan, ada yang 5 bulan. Bergantung kepada syarikat yang dia kerja. Ada lebih kan? Bukan nak bagi semua lah tuan-tuan. Mungkin simpanannya begitu. Tapi ulurlah demi agama ini. Ulurlah demi agama ini. Ataupun saat kita mendapat KWSP. Mula kita bekerja 24 sampai kita pension katakan 58 atau 60. Sampai juta tak agak-agak? Sampai bang. Muka tuan-tuan ni muka jutaan ni. Banyaklah bang. Paling buruk pun ratusan ribu dalam tangan lah KWSP. Masya Allah. Itu kita sebut tadi. Terbaik-baik derma saat kita ada duit. Itu yang disebut oleh Nabi SAW. Yang namanya kaya sebelum miskin ini kan, betul. Saat kita ada duit kita beringat untuk menyumbang sedikit dana kita kepada jalan Allah SWT. Jangan sampai dah besok kita tak ada duit nak nyumbang. Allah, duit dah habis. Habis duit dah belanja. Jangan sampai begitu kehidupan kita. Ingat waktu kita ada duit, titipkan sedikit pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sunat kita bersedekah dengan benda yang sedikit dan jangan kita anggap kecil. Ini satu orang panggil momentum kekuatan kita tuan-tuan. Jangan kita anggap benda ni kecil, jadikan ianya suatu momentum. Walaupun kecil, kita sumbang. Begitu. Orang kita kadang-kadang benda kecil, alai. Kecil, dia rasa macam kecil, takkanlah 50 sen nak bagi Al-Falah. Datang dengan kereta besar, gaji besar, 50 sen apa barang. Tak apalah bang, kalau itulah yang seadanya waktu itu, bagi. Saya teringat ada satu cerita di Kedah tuan-tuan. 20 tahun lepas, seorang makcik ini, dia nak melihat terbinanya rumah Allah Ta'ala dalam masyarakat, dalam kampung dia. Ini ceritakan dalam harian Metro dululah tuan-tuan. Dia kumpul duit shilling. Ini dia.
Ini yang panggil kekuatan duit shilling ni. Walaupun nampak dalam kita lah 50 sen kat rumah kan. Dalam kereta 50 sen memang tak pakai pun. Nak boleh beli apa? Letak dalam balang ataupun tabung. Ataupun disebut sebagai balang lah. Ataupun disebut sebagai apa tadi? Peti simpanan. Hari-hari letak duit shilling. 2 tempayan penuh bang. Hari-hari. Selama 15 tahun. Sikit. Lama-lama kan jadi bukit. Memang bukit betul. Dan akhirnya apabila kira balik, cecah RM 20,000 bang. Just imagine. Kita kadang-kadang nak keluar sekali selonggok ni. Bukan semua tuan-tuan ni. Ini saya sebut. Sebahagian orang dalam kehidupan biasa ni. Nak bagi selonggok ni kadang-kadang susah. Nak bagi sikit dia kata kecil. Nak kasih banyak dia kata banyak. Kita pun tak tahulah. Macam mana cara pemberian yang betul. Tak apa. Dalam hal ini jangan agak kecil, bagi je. Jadi makcik ini dah sampai kepada 20,000 K lah bang. Dan akhirnya terbina satu masjid dalam kampung dia. 20K. 20K. Dulu punya 20K pun boleh banyak. Tak apalah tuan-tuan kalau satu waktu kita letak 50 sen dekat tabung tu nampak macam remeh. Satu hari dah RM2.50. Sebulan RM60 dia besar tu bang. Puratanya besar bang. Itu sebulan, kalau setahun itu baru 50 sen. Nah, kekalkan momentum ini pada tahun 2023. Biar jadikan peti besi kat luar tu peti duit shilling. Tulis itu. Nasib baru kan? Syorkan dalam AJK. Duit shilling ya. Melambat nanti bang. Bolehlah buat benda yang boleh kita nak buat kan. Sebab duit shilling rumah kita pun tak pakai. Saya ingat boleh kita gunakan kaedah ini. Itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Barang siapa yang melakukan kebajikan walaupun sebesar zarah, lebih kecil daripada atom yang kita tak nampak dengan mata kasar kita, khairan yara, akan diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Apa saja. Derma dengan duit, derma dengan benda, derma dengan tenaga. Ada orang bukan tak mampu dengan duit, tenaganya dia boleh beri pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Akbar. Memang tak ternilai lah sumbangan itu. Jangan anggap kecil. Apa saja yang ada kat masjid ini, walaupun remeh, buatlah kebaikan ini. Akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, dalam kita menderma ni bang, dalam kita menderma ni tuan-tuan dan puan-puan, kita juga kena mencari pada bulan-bulan yang hebat. Kita kena cari dalam kita menderma ini, kalau boleh kita juga kena menyimpan sedikit untuk nak menyumbang pada bulan-bulan yang terhebat, iaitu seperti bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini ditanya oleh sahabat kepada Nabi SAW. Su'ilan Nabi SAW, ayu sadaqatil afdal. Riwayat Tirmizi, apakah sedekah yang paling afdal ya Rasulullah? Lalu Nabi SAW jawab, as-sadaqatu fi Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan. Nah, dan ni kita Rejab, Syaban, Ramadan, titipkan lebih sedikit daripada biasa untuk kita sumbang pada bulan Ramadan. Perkara sunat yang kita lakukan, pahala dia macam pahala wajib bang. Allahu Akbar. Di bulan Ramadan, pahala sunat. Pahala sunat tu, dia jadi wajib. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala pahala kita. Jadi titipkan sedikit, hanya saja untuk bulan Ramadan. Dan ini memang ada prinsip. Spirit kita orang Islam bulan Ramadan ini memang kutipan akan meningkat. Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah kutipan Ramadan, di bulan Ramadan meningkat. Mungkin kita ada sediakan tabung yang namanya Ihya Ramadan kan? Mungkin pun begitu, menyumbanglah. Semata-mata demi menyahut seruan Nabi SAW, sedekah yang paling afdal ialah sedekah di bulan Ramadan. Begitu juga disunatkan kita bersedekah pada hari-hari yang penting. Seperti 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah dan juga 1 Syawal. 10 Zulhijjah ni bila tuan-tuan? Hari Raya Korban. 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah hari Raya Korban. Nah, pada hari Korban, hari bulan puasa atau bulan Ramadan ini, bulan Syawal ini, di antara tarikh keramat
untuk kita menderma pada bulan-bulan ini, pada tarikh ini. Dan juga tempat-tempat yang hebat seperti Mekah dan Madinah. Nah, jika kita ada peluang melakukan umrah misalnya ataupun haji, nah, jangan kita tak titipkan harta kita di tempat yang hebat ini. Titipkan sedikit di Mekah dan juga di Madinah. Dan disunatkan sunat yang sangat bersengatan bila bersedekah dengan air jika air diperlukan. Itu sahabat bertanya kepada Nabi, ayu sadaqatil afdal? Lalu Nabi SAW menyatakan al-ma'aya. Dalam kita menderma ni tuan-tuan, dalam kita menderma ni kita kena mencari apakah sumbangan yang lebih diperlukan. Contoh kalau kita masuk masjid Quran, seingat Quran pun dah cukup kot. Saya kira begitulah. Masuk masjid nak derma Quran, seingat Quran dah banyak. Okay, fine. Apa lagi? Yasin, saya ingat Yasin pun dah banyak. Fine. Sejadah, saya ingat dalam stor. Bertimbun tu dalam stor sejadah ni. Stop dulu. Apa lagi kita melihat keperluan semasa ini. Jadi dalam hal ini, sebagai contoh Nabi kata air jika diperlukan pada saat itu, nah. Saya tertarik dengan satu masjid di daerah Kelang lah tuan-tuan. Sangat tertarik. Orang ni dia ada duit lah untuk menderma. Tapi dia menderma dengan cara dia beli air balang. Orang meniaga tu, dia minta air balang tu letak di masjid untuk diberikan minuman pada hari Jumaat bang. Agak lain sikit. Bang, hari Jumaat ni kalau dah bulan Rejab, bulan Syakban, kalau kita mari ke masjid pukul 12 tengah hari, haus bang. Kita tak apalah orang tempatan, orang bekerja datang tengok air tu meleleh. Letak air apa? Air bandung cincau. Tengah hari kalau kena percuma begitu bang. Sedap tak? Sedap lah bang. Lepas tu ada air teh saka. Teh saka. Itu jangan minum tuan-tuan. Orang 50 ke atas jangan ada kecil manis, jangan minum. Itu potong kaki confirmnya. Teh ais bang, teh ais. Bang, teh saka ni teh ais. Tapi dah dijenamakan dengan satu jenama yang orang dengar pun macam try minum. Namanya teh tarik je. Dia tambah teh saka. Itu potong kaki bang. Minum lebih, potong kaki. Memang manis gila orang panggil istilahnya. Manis sangat. Dia letak lagi pula air apa? Air detox. Ini air zaman moden ni bang. Air detox. Dia letak lagi dengan soda. Tengah hari pukul 12 tu bang. Meleleh air liur. Tengok air bang. Jadi orang ni tuan-tuan, dia derma dengan dia beli air balang ini, dia letakkan untuk minuman para jemaah yang hadir pada Jumaat. Orang macam gini lah bang. Mungkin hanya 200 ataupun 300 ringgit saja, tapi orang minum, orang kata canggih ni Al-Falah lah. Engkau nak air balang, ni tempatnya. Benchmark kepada Masjid Al-Falah ini. Bukan setakat air, jika diperlukan pada saat itu, jika diperlukan makanan, nah, dengan makanan sekali. Itu yang kita sebut tadi tuan-tuan. Dalam kita menderma ni kita kena tengok semua sudut keperluan menderma ini. InsyaAllah kita boleh lakukan. Ikutlah cara macam mana sekalipun. Alhamdulillah ada juga kadang orang letak air mineral. Betul. Air mineral tak sejuk, tak berapa mantap lah tuan ni. Tapi kalau sejuk pukul 12 tu rasa mungkin sedap sikit tu. Dengan berbagai cara yang kita lihat, jika dia boleh mendatangkan faedah yang lebih besar, lakukan. Baik. Kata Abu Layth Samarqandi, seorang tokoh dalam mazhab Maliki. Yang hidup pada abad yang kelima. Abu Layth Samarqandi dia mengatakan, jika seorang itu ingin mencapai kemanisan sedekah ini, ada 5 keadaan yang perlu dipenuhi. Yang pertama iaitu hendaklah merahsiakan dalam dia menderma. Kita derma ni kalau boleh, kita merahsiakan apa yang kita bagi. Seolah-olah apa yang kita bagi tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Itu yang pertama. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Jika kamu merahsiakan dengan apa yang kamu berikan kepada fakir miskin itu,
adalah lebih baik. Derma secara sembunyi adalah lebih baik. Sebaliknya, in tubdu sadaqati fa ni'mah, jika kamu menzahirkan sedekah itu secara terang-terangan, maka demikian itu adalah baik. Jadi terpulang kepada kita. Kalau kita nak menderma secara zahir adalah baik. Kalau kita nak mendermakan secara sembunyi adalah lebih baik. Terpulang kepada tuan-tuan dengan saya, bagaimana cara derma yang terbaik untuk kita lakukan. Derma secara zahir ini tuan-tuan, bagi tujuan untuk menggalakkan derma itu. Kadang-kadang perlu. Kadang-kadang perlu tunjuk mock check. Walaupun kita bagi 5,000, nanti orang cakap, Pak Haji tu relax je. Rumah biasa je, kereta biasa, tapi boleh bagi 5,000. Yang aku ni, mungkin kadang-kadang kita macam terasa macam orang biasa boleh bagi 5,000. Contohlah tuan-tuan ni, aku ni ya Allah rezeki melimpah ruah, duit banyak, tapi kadang-kadang nak bagi lebih, nak bagi 5,000, nak bagi 1,000 memang gigil tangan lah. Ada jenis manusia yang jenis Haji Bakhil bin Kedekut ni, nak kata macam mana kehidupan begitu. Jadi apabila orang lain bagi, dia terasa dalam hidup dia, orang lain boleh beri sedekah, aku ni ya Allah rezeki banyak, takkanlah tak boleh bagi lebih. Dan perlu kadang-kadang kita melakukan hal yang demikian begitu, sebagai orang panggil apa tadi, contoh yang terbaik untuk orang lain. Ada satu kes tuan ni, bukan kes, ada satu cerita. Di Selangor ini, satu masjid tu lah. Biasa tuan-tuan, apabila pembinaan masjid nak dibina, orang pun masuk duit dalam akaun masjid, betul lah. Jadi bendahari dia semak-semak duit yang masuk secara online ni ada diterima lebih kurang 1 juta. Dalam banyak-banyak tu 1 million. Bang, apa yang kita boleh gambarkan 1 million ni bang? Rumah besar, gaji besar, orang yang ada pangkat, betul lah. Apa lagi? Mungkin businessman itu ini, 1 juta bang. Kita mungkin menjangka demikian. Tak apalah, memang sesuai dengan pangkat, gajinya itu ini. Apabila telik, bila tengok-tengok, rupanya tuan-tuan yang bagi ni 1 juta orang biasa lah bang. Rumah hanya 22 kali 70 je bang. Rumah biasa, tapi boleh bagi 1 million dalam pembinaan masjid. Orang pun tak tahu, bendahari je tahu. Banyak duit, rupanya. Bila dia semak-semak, orang biasa lah bang. Dia hanya mengatakan bahawasanya yakin dengan apa yang diberikan oleh Allah, yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Barang siapa yang membina satu masjid, barang siapa yang membina masjid, Allah Ta'ala akan bina satu rumah dalam syurga. Allahu Akbar. Kita dengar pun Masya Allah. Menderma secara sembunyi, orang lain tak tahu rupanya. Dalam ramai jemaah ini ada jemaah yang nampak biasa, tapi dia boleh bagi satu jumlah yang agak besar bang. 1 juta. Patut rumah pun boleh beri 1, kereta pun boleh beri 1 yang baru-baru. Tapi itulah yang dia mendermakan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama bang. Yang kedua, dalam kita menderma ni, kita hendaklah menghindari diri kita daripada ungkit balik dengan apa yang kita beri dan menyakiti hati orang yang menerima ataupun mencela. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal azza. Yang beriman, jangan kamu merosakkan sedekah kamu itu. Jangan kamu merosakkan sedekah kamu itu dengan kamu menceritakan balik manni wal azza. Manni apa makna tuan-tuan? Manni ini diungkit balik setelah dia beri. Nah, dalam hidup kita tuan-tuan, apa yang dah kita beri, yang namanya sedekah itu jangan ungkit balik. Apa yang dah kita beri pada isteri, apa yang dah beri kepada anak, apa yang dah beri kepada masjid, kepada surau, pada jalan Allah SWT, sudah. Perkara itu dah ditulis oleh Allah Ta'ala, pahalanya jangan dicerita balik. Kalau cerita balik, ungkit balik, siapa di antara kita pun tak tahan. Kalau diungkit kebaikan yang dia buat, telinga kita ni pun boleh berbulu lah. Boleh berbulu, beruban pun mungkin lah. Siapa yang tahan menerima, ataupun diungkit-ungkit balik pemberian yang diberikan kepada seorang itu. Diberikan pada isteri, dia cerita balik. Diberikan pada anak yang nama sedekah, dia cerita balik. Ini semua tuan-tuan
Jangan sampai kita punya derma dibatalkan oleh Allah SWT. Dan juga adha ini hina. Ada orang dia bagi, dia hina pula. Ada jenis orang dia bagi sedekah, lalu dia hina orang yang menerima sedekah tadi. Jangan hina. Orang yang memerlukan itu, jangan kita hina-hina dalam pemberian kita kepada mereka itu. Dan yang ketiganya tuan-tuan, hendaklah untuk mencapai manis dan sedekah itu, hendaklah mensedekahkan ataupun mendermakan yang paling bermutu, yang paling baik, yang paling berharga dalam hidup kita. Apa yang paling berharga dalam hidup kita, bang? Harta, kan? Betul. Saya pun begitulah, harta. Saya akan mengatakan harta, ya betul. Harta yang bagaimana yang kita paling sayang? Ini pulang pada tuan-tuan lah. Mungkin harta yang paling kita sayang duit lah kot. Duit ke rumah, contoh duit lah. Dalam kita nak menderma, mungkin duit yang 100 not tu, mungkin duit tu lah yang paling kita sayang. Mungkin. Ni saya sebut orang biasa lah, bang. Bukan di sini tempatnya. Mungkin di luar sana. RM100 satu not yang besar sebenarnya. Tu kita melihat saat nak beri tu, dia tengok dulu. RM1 ke RM5 ke 10 ke 20, 50. Jadi ketepikan semua, hanya ambil RM1. Kebanyakan masjid begitulah tuan-tuan. Derma duit warna biru ni dulu kini dah sama lama ya, tak pernah tukar-tukar jadi warna hijau. Kita kena tukar lah, bang. Momentum 2023 ni, duit RM1 ni tak main lah. Tak laku lah. Tak laku. Bagi RM5. Begitu tukar. Tahun 2023 lah ni derma RM RM5 ataupun RM RM10. Allahu Akbar. Kalau kita ada kekuatan begitu, insya-Allah kita akan berjaya. Jadi bagi yang terbaik, yang bermutu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kamu tidak sekali-kali akan mencapai hakikat kebajikan itu sebelum kamu mendermakan sebahagian harta kamu dengan apa yang kamu sayang. Kot baju yang kita sayang, kot lah kot baju yang kita sayang, di rumah tu dalam almari tu ada berdek-dek dah tak pakai dah pun. Nak bagi mungkin kita sayang. Kot mungkin lah. Ini caranya. Seluar kita yang lama-lama dulu yang nampak cantik lagi, yang masih tak lusuh lagi, sekali dua pakai dah tak muat. Mungkin lah bang. Ini di antara barang-barang yang kita sayang. Jika diperlukan sumbangan ini, kita kena pejam mata dan beri kepada orang lain yang memerlukan. Ada satu kes cerita lah ni tuan-tuan, bagaimana saat kita menerima derma ini, sedekah ini dalam bentuk pakaian untuk kita agihkan dekat Terengganu pada ketika itu, banjir kan, ala ni Terengganu dengan Kelantan, hantar barang pakaian. Dalam pakaian yang dihantar tu, sebelum kita nak hantar, kita kena semak dulu. Ada singlet yang koyak-koyak pun ada. Ya Rabbi, manusia ni bagi barang yang buruk, makruh bersedekah dengan barang yang buruk dan kotor. Kita bagi laluan azan isyak dulu, nanti kita sambung sikit lagi, insyaAllah. Baik, kita sambung sikit lagi. Jadi nak diingatkan, kita nak menderma sedekah ini, sama ada dengan duit ataupun barang ini, kalau boleh jangan kita bersedekah dengan barang yang buruk ataupun kotor. Kita terimalah tuan-tuan, singlet yang dah koyak. Siapa yang nak pakai singlet koyak? Orang dah susah banjir, tiba dapat terima singlet yang koyak-koyak. Nak menangis kita apabila melihat sedekah yang diberikan oleh orang ramai ni untuk bangsa-bangsa banjir pada ketika itu. Ada yang bagi baju dalam, sual dalam semua ada lah bang. Walaupun berjenama Polo ke, Gucci ke, Givenchy ke bang, benda dah second hand, benda dalam ini, ya Rabbi, orang tak pakai lah bang. Kita nak, itulah, itu yang berlaku lah. Jadi kita nak ingatkan, dalam kita menderma ini, pastikan jangan kita bagi benda-benda yang buruk, yang kotor, yang dah kita pun tak pakai dalam store ni, lalu kita bagi yang terbaik. Begitu juga persediaan makanan malam Jumaat, Sabtu, Ahad, keluar subuh, bagi yang terbaik. Kita nak bagi orang makan ni, kalau boleh bagi yang terbaik. Seperti mana apabila kita makan tu, kita suka dengan apa kita makan, begitu juga orang lain. Kadang itulah. Ini nak ingatkan diri saya dan diri tuan-tuan lah. Saat kita nak menderma, kalau menderma bagi yang tip top lah, bagi yang
paling terbaik cara pemberian itu. Lalu saya ingat pun kalau macam bulan puasa, tak tahulah, RM RM9, RM10 pun dah macam tak ada apa lah tuan-tuan. Nak sedap sikit kan RM12-13 kot satu kepala kan. Ke gitu lebih kurang begitulah. Makanan kita nak bagi makan pun kalau boleh gitulah jumlah dia. Kalau kita beli RM8, RM10 macam dah tak ada apa lah, hanya nasi, ayam, keropok, sayur. Kalau hari-hari kita makan buka puasa tu jelak agak tuan-tuan jelak. Dia boleh sampai jelak. Jadi itulah yang nak kita fikirkan bersama mengenai dengan sedekah. Akhirnya tuan-tuan, bersedekah ini kalau boleh, yang akhirnya ialah kita kena cari golongan sasar. Kita kena cari golongan sasar. Golongan sasar yang pertama sekali ialah asnaf. Asnaf terdiri seperti mana yang kita maklum, fakir, miskin, amil kan. Lepas tu apa lagi? Orang yang berhutang, fisabilillah kita sebut tadi, Ibnu Sabil dan juga hamba. Yang ni kalau boleh kita cari golongan ni dulu. Kita cari golongan sasar ini. Sama ada derma wajib yang namanya zakat tadi kepada mereka. Kalau ada yang namanya sunat, namanya sedekah itu pun mereka ini sangat layak untuk menerima yang namanya sumbangan daripada kita ini. Itu pertama. Yang keduanya ialah orang alim yang muttaqin. Orang alim yang muttaqin yang memerlukan sumbangan ini guna derma untuk nak meninggikan agama Islam. Penyebaran agama ini di antara golongan-golongan sasar yang perlu kita lihat untuk beri kita bantuan kepada mereka. Dan yang ketiganya tuan-tuan, yang paling abdal, yang paling afdal ialah kita kena bersedekah kepada kaum kerabat kita. Terutama mereka yang asnaf tadi. Kita ada saudara, pak saudara, mak saudara, pak menakan, mak menakan, adik nak saudara yang susah, yang miskin, yang fakir, dan mereka ini lebih afdal lagi kita bagi kepada mereka terlebih dahulu. Itu kata Nabi SAW, as-sadaqatu alal miskin sadaqah. Sedekah kepada orang miskin ni sedekah. Adapun sedekah kepada dzawil arham, yakni kaum kerabat, ithnatan, akan dapat 2 pahala. Satu pahalanya sedekah, yang keduanya ialah pahala silaturahim. Siapa pun bang di antara kita, terutamanya saudara, apabila menerima sedekah itu daripada saudara dia sendiri, besar hati dia bang. Walaupun hanya beri beras saja, walaupun hanya beri telur saja, dia akan mengatakan, Allahu Akbar, ingat engkau kat aku ya. Ingat engkau kat aku. Itu bahasa yang akan dikeluar. Dia akan cerita saudara dia. Itu saudara kita yang ujung tu, ya Allah, saya susah, dia bantu. Ini yang terlebih afdal mereka ini, dan kemudian jiran tetangga bang. Dalam hidup kita berjiran ini, kemungkinan ada golongan ini. Nah, kita kena cari golongan ini. Jangan sampai kita bantu di luar sana hingga masyarakat kita yang ibu tunggal, ibu tinggal, fakir miskin, bapa tinggal, bapa tunggal. Oh, jangan lupa bapa tunggal, bapa tinggal, kesian. Duduk seorang-seorang. Dan mereka juga perlu dilihat dalam konteks bantuan kita kepada mereka. Dalam hal ini tuan-tuan, saya nak tutup dengan satu hadis Rasulullah mengenai dengan bagaimana seorang wanita zaman Rasulullah yang bernama Zainab Al-Thaqafi. Zainab Al-Thaqafi ini tuan-tuan seorang wanita yang kolomrat. Memiliki harta, Allahu Akbar, melimpah ruah. Hartanya begitu banyak. Lalu jumpa Nabi SAW, mengatakan kepada Nabi, boleh tak harta yang sebanyak ini, yang dia ada harta yang sebanyak ini, disedekahkan kepada suaminya. Nampak? Dia tak sedekah jauh, dia sedekah kepada suami dia. Beruntunglah dapat isteri yang boleh mensedekahkan harta dia kepada suami yang tersayang tu. Allah, berdoa lah tuan-tuan ni. Harta kita, harta dia. Harta tu bukan harta kita. Ini masalahnya. Harta kita, hak dia, kita kena bagi nafkah kan. Hak dia pula bukan untuk kita. Yang boleh sana ke sini ialah dengan cara menderma. Menderma kepada kita ni. Itu derma sunat bang, bukan derma wajib yang bukan yang zakat tadi. Lalu kata Nabi SAW dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, Nabi kata, zaujuki wa waladuki ahaqqu an tasaddaqti alaihim. Suami kamu
anak-anak kamu lebih berhak menerima sedekah. Jadi puan-puan kat belakang sana, bantulah abang-abang di sini, sian abang-abang di sini. Bantulah yang namanya sedekah. Jangan puan-puan kata yang ini sedekah ai besok sarapan pagi. Janganlah kata begitu. Belanja je insya-Allah dengan tuan-tuan puan-puan belanja itu namanya sedekah kepada suami. Down payment satu dengan keluar tahun depan kita keluar kan 2023 keluar banyak kita baru dah. Bagi down payment untuk cik abang dia pergi ke masjid ke surau muda dia nak bergerak. Bantulah yang mana boleh bantu demi suami yang tercinta ini dan mereka ini berhak menerima sedekah. Jadi begitu tuan-tuan perbincangan kita pada malam ini, mudah-mudahan Allah Taala beri kita kekuatan, suatu kekuatan yang namanya momentum ini untuk kita mempertingkatkan derma kita ini insya-Allah bermula pada pagi esok tahun baru. Mudah-mudahan Allah Taala beri kekuatan ini kita insya-Allah dalam nak menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya akhiri tuan-tuan dengan aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.